Silakan. Okey, saya Saidi bin Muhammad Ali, asal dari Jerti Besut Terengganu dan sekarang bertugas di Kuala Universiti Perak, dan dengan matrik ni semenjak 1999 lagi lah. Itulah sebuah sedikit pendatang pendidikan di Universiti Azhar. Ya, boleh. Teruskan. Okey. Terima kasih kepada Ustaz. So tanya Ustaz dulu, nak buat macam mana? Nak buat santai ke? Nak buat mock interview betul ke? Macam mana? Tak tahu, ikut demo lah kawan, tak ada hal. Kalau ikut saya senang ke? Kita bagi khutbah nikah kahwin je lah. Poligami Ustaz. Santai-santai je. Santai lah, tapi kena selit sikit lah. Mesti yang ustazah-ustazah ni, alamak tak ada tajuk lain ke? Yang ustaz lelaki suka lah kan bila cerita poligami kan. Kalau orang Perak, apa ustaz dia kata? Ada 103 itu code name siapa nanti nak mengajar Perak ke, orang Perak dia faham. Ada 103. So saya rasa kita terus kepada round pertama kita ustaz, iaitu sesi apa kita panggil tu, ta'aruf, dan saya bagi masa seorang calon tu 2 minit. Saya tak ada nak pick nama, so minta calon tu untuk bergila-gila lah. Siapa nak mula dulu dipersilakan. Siapa nak mula dulu ni? Ustaz ke ustazah dulu? Okeylah, saya suka dengan Azwan ni. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azwan bin Cik Harun. Saya berumur 23 tahun. Sudah berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata. Okey, saya graduan dari Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Alim Muazzam Shah di Kedah. Di sana saya mengambil kos ijazah sarjana muda syariah. Okey, saya berasal dari Kelantan dan mempunyai 7 adik-beradik. Okay, semasa di universiti saya telah banyak menyertai program. Antara programnya ialah Hari Kebudayaan Islam. Saya sebagai bendahari program tersebut, dan selain itu saya juga telah menyertai program Kim Citra. Itu camp murid-murid baru untuk mentarbiah diri mereka. Okay, itu saja daripada saya. Ustaz macam ni, nak komen dulu ke nak habiskan semua dulu? Tak dengar Ustaz, on mikrofon. Habiskan dulu, tak apa. Okay, so kita ikut panel punya tu, kita teruskan. Okay, seterusnya saya menjemput Kristina Rabian ni. Tapi nama perempuan lelaki. Okey lah, on je lah. Okay, hello, Assalamualaikum. Maaf lah, saya demam sikit, ada batuk-batuk sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Hanafi. Saya berumur 28 tahun. Saya merupakan graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa UIAM di Gombak dalam bidang pendidikan Islam. Saya berasal daripada Kelantan, Aceh. Untuk pencapaian yang tertinggi di peringkat sekolah, saya merupakan pelajar terbaik dalam pemprosesan maklumat
di masa tingkatan 3 pada tahun 2004 dan saya juga merupakan pelajar, wakil pelajar dalam pertandingan nasyid dan juga hafazan. Di peringkat universiti pula, saya merupakan pemegang rektor list, iaitu pencapaian tertinggi rektor list di universiti sebab dapat pencapaian yang terbaik di peringkat universiti. Dan juga saya merupakan wakil pelajar iaitu mewakili UIAM dalam badminton, pertandingan badminton dan menang nombor 3 lah. Alhamdulillah. Dan pengalaman yang pertama kalinya pengalaman saya masa di peringkat universiti lagi, saya merupakan home tutor di setiap rumah untuk saya meningkatkan lagi saya punya ilmu dan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan bila mana saya dapat di tempat menjadi guru, saya menjadi seorang guru yang baik. Dan yang kedua, bila saya juga merupakan guru ganti di SMK Datuk Ibrahim Yaakob selama setahun setengah selepas saya praktikal di sekolah yang sama. Selepas saya habis praktikal, saya di-offer oleh pengetua sebanyak 3 kali. Untuk pelantikan pertama, saya mengajar sains untuk tingkatan 3. Untuk pelantikan yang kedua, saya mengajar untuk pendidikan PPKI, iaitu program pendidikan khas integrasi pada tingkatan 4 dan 5 dalam bidang sejarah dan pendidikan seni. Dan yang terakhir, saya mengajar sains juga di tingkatan 3 dan yang terkini saya untuk my step lah, yang terkini my step di sekolah yang sama juga. Alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih. Mic. Hello? Okey. Bagi pencapaian yang tertinggi sahaja. Boleh Oh, okey. Maksudnya kalau dia ada PhD, terus bagi tahu. Saya Oh. pengalaman mengajar 5 tahun dan saya ada PhD daripada University Oxford dalam bidang perbandingan agama. Kita nak yang tertinggi saja. Oh, okey. 2 minit ni bagi saya memang sangat cemburu lah. Takut nanti Kang panel sebenar dia boring kan. Dia mula membuat bahasa badan yang saya rasa kita pun sedih faham lah. Kalau bahasa baku dia seolah-olah macam kita melirik-lirik. Oh, ya ke? Maaf Kita nak bagi yang tak apa ni sebab nama dia mock, dia olok-olok. So kita tak adalah nak tu sangat, cuma kita tegur di sinilah. Tapi kalau situasi interview sebenar dia tak tegur. Oh, sebab cikgu atas pengalaman saya di interview semua kena buat macam tu. Maksudnya dari segi biodata kita, pencapaian kita, sumbangan kita, lepas tu pengalaman kerja kita. Itu saya tak tahu. Sebab sekarang kita semua online. Oh, ya ke? Sebab saya pun difahamkan masa dia orang pun tak lama sebenarnya. Kalau kita bersemuka face to face, dia tak ada isu. Ikut dia lah, dia nak setengah jam ke, nak 1 jam ke, seorang calon tu ikut dia lah. Tapi kesianan calon yang terakhir kan. Sebab saya tak tahu, sebab selama ni saya ikut. Kita belajar daripada kesilapan. Tak apa, nanti Ustaz Saidi dia akan buat rumusan lah untuk pusingan pertama ni, iaitu sesi ta'aruf ataupun berkenalan. Okey, seterusnya saya minta kepada apa bunyi pula Hafiz Ustaz Hafiz untuk kenalkan diri dalam masa 2 minit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan, nama saya Muhammad Hafiz bin Ramli, berasal daripada Negeri Sembilan, berumur 34 tahun, berkelulusan ijazah sarjana muda Sains serta Pendidikan Pengajian Islam daripada Universiti Teknologi Malaysia.
sudah berkahwin dan mempunyai pengalaman mengajar selama 6 tahun, iaitu sebagai guru kafa, guru GSTT, dan yang terkini adalah guru MyStep. Di antara sumbangan saya di peringkat sekolah, pernah mewakili sekolah peringkat hafazan Al-Quran dan memenangi di peringkat daerah, iaitu yang ketiga lah dalam pertandingan hafazan. Dan itu saja daripada saya. Okey, suka saya nak ingatkan lagi sekali, pastikan anda punya sesi pengenalan ni adalah seolah-olah kita menjual diri tau. Bukan jual diri yang kita faham. Maksudnya apa yang kita punya faktor big Y yang menyebabkan panel tu rasa dia nak tanya kita, dia nak tahu lebih lanjut pasal kita. Kalau dia rasa dia nak tanya, dia akan maaf mencelah, tadi sebut pasal apa? University Oxford. Bila anda masuk universiti tu? Dia akan tanya macam tu. Kalau dia dengar gitu je, maksudnya bagi pihak panel tu seolah-olah benda yang kita sampaikan tu sangat biasa bagi dia. Kita ada istilah yang kita kata wow factor dan juga why. Nanti kalau tak apa-apa jelas boleh refer daripada internet lah, atau tanya mana-mana orang yang faham dalam bab-bab komunikasi interpersonal macam ni. Okay, so apa pun tahniah kepada Muhammad Hafiz. Seterusnya ada lagi tak ustaz-ustaz lelaki dalam ni? Terima kasih cikgu. Okey, sama silakan. Ada tak lagi? Azwan dah, Kristina Rabian dah. Siapa lagi? Dah tak ada. Okey, saya jemput ni lah. Nur Wafikah ni. Betul sebutan tu? Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Wafikah Amni binti Aminuddin. Nur Wafikah Amni binti Aminuddin berusia 24 tahun dan masih lagi bujang. Saya berasal dari Pahang tetapi kini menetap di negeri Perak. Kemudian pendidikan tertinggi saya ialah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Pengajian Al-Quran dari Universiti Malaya. Kemudian pencapaian tertinggi saya pernah mewakili program pendidikan Islam untuk program outbound selama 2 minggu di Diyarbakir, Turki. Dan juga saya pernah dianugerahkan sebagai anugerah harapan kerana saya terlibat aktif walaupun saya ketika di universiti saya berada di luar kampus, tapi saya masih lagi lah mampu menyeimbangkan di antara pelajaran dan juga aktiviti persatuan. Itu sahaja daripada saya. Boleh tanya yang Turki tu pergi macam mana? Pergi sendiri ke? Ada mana-mana NGO ke? Pergi sendiri di bawah program pendidikan Islam. Maksudnya segala kos sendiri Ya, segalanya kos sendiri. Boleh berkongsi tak berapa kos yang dibelanjakan sepanjang kita berada di sana? Lebih kurang dalam 500,000 sebab kami pergi dalam 20 orang. Oh, maksudnya 500,000 bahagi 20 orang tu agak-agak berapa tu? Lemah matematik ni. Lebih kurang dalam 25,000 kan? lebih kurang 25,000 macam tu. Sebab kami di sana penginapan disediakan. Penginapan, apa lagi? Makanan disediakan. Oh, bayar tambah flight je lah. Cuma tambah flight. Tahun bila tu pergi tu? 2019. Baru lagi lah setahun sebelum saya habis pengajian. Oh, maksudnya setahun sebelum COVID lah. Ya, betul. Okey. Tahniahlah dapat menjejakkan kaki ke bumi Turki sebab saya pun dengan Ustaz Saidi mungkin pernah sampai kot ke Turki, saya je tak sampai-sampai. Okey, terima kasih Okey, seterusnya kita kepada Ustazah Zarina Sabran silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak? Okey, teruskan Ustazah. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Zalina binti Sabran, berumur 43 tahun, berasal daripada Batu Pahat, Johor, menetap juga di Batu Pahat, Johor. Kelulusan tinggi saya adalah ijazah sarjana pendidikan dalam pengurusan pentadbiran sekolah dan mempunyai 18 tahun pengalaman mengajar, 10 tahun di KAFA dan sekarang 8 tahun sebagai guru tetap di G29 di Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Saya berminat dalam bidang pendidikan memang sejak dari kecil lagi dan semoga cita-cita saya beralih kepada KPM akan tercapai. Terima kasih. Ustaz Saidi ada nak tanya? Tidak, mana sebelum ni tak pernah memohon dengan KPM lah ya? Setakat ni memang tak pernah. Ini kali pertama saya mohon KPM sebab saya daripada IPTS. Oh, IPTS. Okey, betul. Okey, so kita teruskan dengan calon seterusnya iaitu Ustazah Safiah Abdul Rahman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiah binti Haji Abdul Rahman. Saya berasal daripada Sabak Bernam, Selangor. Saya mempunyai pengalaman mengajar selama 23 tahun, berada di KAFA lah. Pencapaian ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan pendidikan. Ketika dalam bidang tersebut, saya telah melakukan CSR ke Kemboja pada tahun 2018. Kemudian saya mempunyai diploma perguruan dari TASL daripada Kolej Islam Selangor. Sekarang saya mengajar di Sekolah Agama Taman Bunga Raya dalam mata pelajaran yang saya ajar adalah mata pelajaran Bahasa Arab dan juga mata pelajaran lebih pada pendidikan Islam lah, akhlak, sirah dan lain-lain. Pencapaian saya di sekolah, saya merupakan guru GPK Koko selama 5 tahun. Saya juga pernah menjawat jawatan Ketua Panitia Bahasa Arab selama 5 tahun juga. Dan sekarang saya telah memegang jawatan sebagai pengerusi Kelab Kebajikan Guru bagi sekolah tersebutlah. Dalam bidang pendidikan saya dalam bidang perguruan ini saya telah mendapat APC perguruan di bawah JAIS pada tahun 2019. Kemudian saya juga telah membawa anak-anak murid saya dalam bidang kemahiran amali solat. Bermula daripada acara pidato dan saya mendapat johan di peringkat negeri, dan saya pula beralih kepada acara muhawarah dan alhamdulillah juga saya telah mendapat johan juga di peringkat negeri. Saya rasa itu sajalah sedikit daripada saya. Okey, dari saya tak ada. Ustaz Saidi, ada nak tanya? Mic tak buka, Ustaz. Sorry. Tengok macam yang Ustazah tadi yang mula-mula tadi pun macam tu juga. Macam kata saya berasal kan. Saya berasal daripada. Saya rasa macam kalau asal tu dari tu, bukan daripada kan. Tak tahu, takut mungkin kalau nak minta guru semestian mungkin dia tengok lah tu kan.
Mungkin kalau penduduk Islam mungkin dia tak perasan lah mungkin. Tapi kita tengok dalam TV pun kadang-kadang kebanyakan gitu. Asal daripada. Ya kalau asal rasanya dari tu. Cukup jadi. Dari ya. Betul, asal dari. Dia masuk tempat dari. Kita kena alert juga lah benda macam tu. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Nanti kita akan buat rumusan sebelum kita mula dengan pusingan kedua. Okey, yang belum lagi ni Ustazah Sharifah Sri, silakan. On microphone Ustazah. Sekarang ni dia semua temuduga ikut online ya dek. Betul Ustaz. Dia kalau buat face to face jadi kluster SPP lah pula. Susah nak menjawab lepas tu. Yalah. Okey, dah Ustazah tak dengar lagi. Okey, orang lain tu. Ada lagi? Orang lain dah habis dah Ustaz. Habis dah? Dah, Ustazah ada dah tu? Tak dengar suara dia macam mana? Okey, okey. Sekejap Alah. Hai. Tak apa Ustazah, bertenang. Okey, boleh dengar? Boleh dah. Okey, minta maaf ya. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Nur Sharifah binti Muhammad Masri. Okey, saya berasal daripada Tanjung Karang, Selangor. Okey, saya berumur 33 tahun. Okey, untuk pengajian tertinggi saya belajar ijazah sarjana muda pengurusan pendidikan dengan kepujian mengikut program PPGB JAIS Jabatan Agama Islam Selangor. Saya yang kedua adalah diploma perguruan pendidikan Islam di Kolej Universiti Islam Selangor. Okay, pengalaman mengajar, saya telah mengajar selama hampir 14 tahun. 8 tahun di SRA wilayah Persekutuan dan 6 tahun di bawah SRA Jabatan Agama Islam Selangor. Okey, di bawah Negeri Selangor saya mengajar sebagai guru kafah selama 6 tahun. Okey, saya diberikan amanah untuk mengajar darjah 1 selama 5 tahun berturut-turut dan dekat sekolah rendah agama di bawah wilayah Persekutuan juga di bawah sekolah saya yang saya mengajar sekarang, mengajar juga diberikan amanah 5 tahun berturut-turut juga mengajar darjah 1. Itu amanah yang diberikan. Okey, antara sumbangan di sekolah saya sekarang memegang jawatan sebagai guru data sekolah. Untuk memasukkan data-data guru, maklumat murid, maklumat staf. Okey, saya juga diberikan tanggungjawab sebagai guru pengawas. Juga diberikan tanggungjawab sebagai setiausaha sekolah. Saya juga memegang jawatan sebagai ketua panitia hadis. Okey, setakat itu saja daripada saya, sedikit sebanyak daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Ustazah dari Tanjung Karang tadi Ya, betul, dari Tanjung Karang. Umur 33 tahun. Ya. Tapi pengalaman macam dah 53 tahun. So, macam mana Ustaz? Dah habis dah pusingan pertama ni, masing-masing dah kenalkan diri. So, mohon Ustaz untuk buat sesi rumusan sebelum kita pergi ke pusingan yang kedua. Rasanya okey kot, cuma yalah kalau temuduga yang sebenar tu saya rasa penampilan kita memang kita kena jaga, tapi dah jaga dah semua penampilan tu. Cuma saya tengok kalau ikut rasmi lah, macam kalau boleh pakai songkok lah. Tak? Kau macam mana Dik? Kalau rasmi nanti mungkin pakai.
Ha, pakai Songkok tu songkok warna hitam warna hitam lah, kalau rasmi. Kalau Sebab kalau kita rasmi. rasmi hitam macam tu. Tapi kalau dulu, sekarang tak tahulah saya. Dulu saya kalau pakai kepiah ni dia dia tu, tapi tak apa masalah, tapi takut apabila rasmi tu dia songkok lah saya rasa. Kemudian kita pastikan pakai songkok hitam, faham tu. Pastikan maknanya semasa temuruga tu tidak ada gangguan lah. Tapi saya tengok okey lah ke tu. Tak ada gangguan, cari tempat yang baik. Kemudian pastikan line yang kita duduk tu clear lah. Sebab saya tengok lah sekarang ni dia punya, kalau orang temuduga untuk dapat kerja pun dia akan tanya macam kenapa saya perlu pilih anda. Contoh mungkin juga ada tu soalan tu kadang-kadang. Kenapa saya perlu terima anda sebagai guru contoh. Jadi kena sedia jugalah soalan macam tu. Mungkin kita kena cakap kita minat ke macam mana. Sebab sekarang ni dia punya knowledge tu kalau tengok tempat yang ke-19. Kalau daripada kemahiran-kemahiran yang dia nak tu, knowledge tu baru tempat ke-19. Yang pertama sekali ialah komunikasi. Komunikasi tadi lah. Cara kita memperkenalkan diri dan sebagainya. Sebab saya pun tak biasa ni temuduga ni, apa menemudugakan orang secara apa ni, secara apa kata, cara maya ni. Itulah. Ini lah deh. Okey, beres Ustaz. Sebenarnya yang Ustaz tanya tu sebenarnya adalah pusingan yang kedua. Kejap lagi kita akan tanya. Pusingan kedua. Itu kata. Okay. Tapi kalau kita tanya Ustaz, rasa tak salah ke Ustaz? Ustaz tolong bagi jawapan skema ke? Boleh Ustaz? Tak tahu juga kan apa. Okay. Pusingan kedua apa isu semasa ya? Pusingan kedua ni lebih kepada isu semasa, apa yang berkaitan dengan KPM, apa tu isu-isu yang negara, itulah. Mungkin kita boleh tanya pasal sukan Olimpik. Kita tanya macam kita bagi dia ada chemistry dulu. Tapi seeloknya kita tanya berkaitan dengan KPM lah. Okey, boleh Ustaz saya mulakan pusingan kedua terus. Cuma mohon pada semua calon-calon untuk mencatatlah apa yang disampaikan oleh panel kita ni. Okey. So untuk soalan kedua ni ni soalan umum lah. So saya dah ambil yang soalan Ustaz Saidi tadi. Apa tadi Ustaz? Kenapa kena pilih kita jadi guru kan? Jadi ustaz dan ustazah di sekolah di bawah KPM iaitu SK dan juga SR sekolah rendah dan juga SM sekolah menengah. Okay, so mohon catat kepada setiap calon. Soalan pertama nanti, soalan ni semua sama, cuma akan jawab bergilir lah. Saya akan pick nama lah. Okay. Kenapa KPM kena ambil anda menjadi guru? Okay. Lepas tu yang soalan kedua, lagi simple, sangat mudah. Apa hala tuju anda? Bila kita dah lantik anda menjadi seorang guru di bawah kerajaan Malaysia lah. Okey. Seterusnya, bila kita dah lantik tu, apa ROI? ROI ni bahasa orang pengurusan perniagaan iaitu Return of Investment. Kalau kita sebagai guru ni, kerajaan dah hire. Hire ni maksudnya macam sewa lah, tapi istilah sebenarnya macam kalau kita dah ambil anda menjadi guru di bawah KPM, apa yang anda dapat sumbangkan balik kepada KPM dan juga kerajaan Malaysia. Boleh jelas soalan saya rasa ada 3 je semua kan. So kalau ada yang tak jelas ke boleh tanya, boleh on mikrofon dan SU boleh type kot dalam kita punya ruangan chatting tu. So nanti kalau tak dapat boleh refer pada ruangan chatting. Ustaz nak pilih ke calon yang nak mulakan dulu? Apa? Disilakan lah, tak apa. Saya ikut tak apa, okey. Kan kalau saya pilih yang lawa je kan Ustaz marah pula. Kalau Syedi ni dia tak ada cerita lain. Mesti yang lawa dulu dipilih. Yang ustaz-ustaz tu kalau boleh tak payah sebut pun tak apa. Bazir masa je. Tak boleh lah Ustaz. Itu kisah lama di Perak boleh lah. Okey, tadi kita dah mula dengan Ustaz kan. So kita bagi fair lah. Adil dan fit and square. So kita mula balik dengan daripada atas ni lah. Nur Wafikah. Dipersilakan.
Mula dengan soalan yang mana ya? Kenapa perlu pilih sebagai guru tu ke? Oh, tak dapat tadi ya? Tu ada dah dekat refer dekat yang chat tu. Kenapa saya perlu pilih anda sebagai guru, maksudnya kenapa KPM lah. Ataupun penentuga tu mesti pilih kita ni sebagai calon untuk menjadi guru yang 18K tu, puan yang off ni. Dipersilakan. Okey. Kenapa saya perlu dipilih oleh KPM untuk menjadi seorang guru? Yang pertamanya, saya boleh bekerja di dalam satu pasukan. Sebagai contoh, ini berdasarkan pengalaman saya lah. Saya pernah dilantik untuk menjadi ahli dalam suatu persatuan, contohnya Persatuan Ekonomi untuk Program Pendidikan Islam. Saya pernah menjadi ahli AJK dan juga saya pernah menjadi penolong ketua Exco Ekonomi. Jadi di situ walaupun saya berada di satu jawatan yang tertinggi, tinggi jugalah kerana pernah menjawat jawatan penolong ketua Exco Ekonomi, tetapi di situ kita juga saya juga boleh membuat kerja sebagai orang bawahan lah. Maksudnya saya boleh bukan hanya mengarah ataupun memberikan tugasan, tetapi saya juga boleh melaksanakan tugasan tersebut walaupun saya mengarahkan mereka untuk melakukan tugasan tersebut. Yang keduanya, saya juga aktif semasa saya berada di sekolah dan juga di universiti. Saya juga aktif di dalam bidang di dalam aktiviti co-curriculum. Contohnya pada zaman sekolah, saya aktif dalam Persatuan Silat dan saya pernah mewakili sekolah sehingga ke peringkat negeri. Di universiti pula saya pernah memasuki pertandingan sukan, iaitu sukan lawn ball ataupun bowling padang, mewakili unit luar kampus. Jadi di situ saya boleh dilantik lah oleh pihak sekolah menjadi guru penasihat bagi sebuah persatuan di sekolah tersebut. Itu saja daripada saya. Itu soalan pertama sebab kami beri 3 soalan tadi kan. Yang kedua tu hala 7 tu. Okey, hala 7. Saya tak sempat salin tadi. Apa soalan yang kedua? Boleh ulang semula? Apa hala 7 anda sebagai guru bila kita lantik anda sebagai guru di bawah KPM lah. Okey, hala 7 ya. Okey. Okey, bila mana saya telah dilantik menjadi guru oleh KPM, saya akan berusaha untuk melaksanakan setiap apa yang telah ditetapkan oleh KPM. Contohnya di KPM kita sendiri tahu telah mengeluarkan satu sistem pendidikan. Kan, jadi kita sebagai guru perlu berusaha, maksudnya kita membantu KPM dari segi pengajaran untuk mencapai sistem pendidikan yang diingini. Contohnya, bila mana KPM mengeluarkan arahan untuk melaksanakan PDPR ketika pandemik COVID ini kan. Kita melaksanakan PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi kita sebagai guru kita perlu menyahut saranan tersebut dengan melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya lah. Kiranya kita menyampaikan, saya boleh menyampaikan pengajaran itu boleh menyampaikan pengajaran tersebut yang mana mengambil kira dari segi kelemahan pelajar. Sebagai contoh, ada pelajar yang di rumahnya mungkin tiada talian internet yang stabil, itu yang pertama. Yang kedua, kemudahan peranti. Jadi satu keluarga tersebut mungkin ada satu telefon bimbit, tetapi mereka ada 3 ataupun 4 adik-beradik kan. Jadi di situ ada kekangan dari segi peranti dan juga kestabilan internet. Jadi saya sebagai guru mengambil inisiatif yang lain. Sebagai contoh, saya menyediakan modul yang mana jika murid tersebut tidak
tidak berpulang ataupun tidak berpulang untuk menjalani PDPR pada jadual yang telah ditetapkan. Jadi saya boleh memberikan latihan modul tersebut lah, dan murid dia setelah selesai menjawab latihan tersebut boleh menghantar kepada saya secara WhatsApp ataupun Telegram. Jadi di situ di situ saya boleh mengurangkan pelajar keciciran. Keciciran daripada mendapat pendidikan. Yang ketiga tadi tentang ROI ya. Apa faedah jika kita yang KPM akan dapat jika kita melantik Nur Wafikah ni menjadi seorang guru di bawah KPM? Okay, apa kelebihan yang akan KPM dapat jika melantik saya sebagai guru di bawah KPM? Ya, betul. Faedahnya di sini saya sentiasa komited lah untuk membantu negara untuk melahirkan generasi akan datang yang mana tidak keciciran di dalam pelajaran. Itu saja dari saya. Macam mana Ustaz? Nak habiskan semua dulu ke nak komen personal dulu? Personal pun boleh juga. Saya takut kalau komen nanti keseluruhan takut kita tak tahu pula yang mana satu kan. Okey, silakan Ustaz untuk calon yang pertama ni. Okey, cuma saya rasa dia apa ni yang tadi tu lebih kepada diri kita. Saya rasa kita perlu tunjuk juga apa yang kita boleh buat kepada pelajar. Contohnya boleh gunakan pengalaman yang sedia ada tu ke yang sekolah dulu tu untuk kita membantu pencapaian pelajar. Saya rasa gitulah tu. Lebih kepada pencapaian pelajar tu, membentuk apa kata generasi robani ke atau macam mana yang seimbang ke. Kau boleh kaitkan dengan apa ni dengan falsafah pendidikan itu. Atau macam mana? Maksudnya kena kaitkan dengan visi dan misi KPM Ustaz. Betul situ saya rasa lah. Okey. Kalau saya sebagai guru kimia, katalah ada more option untuk guru kimia. Kalau dia kata apa kelebihan apa hala tuju, saya jawab pendek je. Saya berusaha untuk melahirkan dalam jangka masa 20 tahun daripada sekarang, iaitu pada tahun 2040, untuk melahirkan penerima atau pemenang anugerah Nobel di peringkat antarabangsa daripada Malaysia dalam bidang kimia. Itu saya punya hala tuju. Ikut kita tahu petik lah ya. Maksudnya kalau ustaz tu saya nak lantik dia jadi apa tu calon bukan panel malam ni, mungkin ustaz akan cakap saya akan melahirkan 5 orang apa mufti daripada Kolej Matrikulasi. Macam itu lah kot. Tak lagi lah kalau boleh. Kalau dan lagi lah. Kalau tak dan sebab kita nak satu ada yang saya selalu suka sebut iaitu BY. BY ni maksudnya kenapa KPM mesti pilih kita. Yang kedua, kita kena ada istilah wow factor. Wow factor ni maksudnya orang lain tak ada, kita ada. Maksudnya dalam banyak calon, se-shady je yang sebut, dia sebagai guru kimia, dia nak melahirkan penerima anugerah Nobel di peringkat antarabangsa dalam masa 20 tahun daripada sekarang. So, kita sebagai panel akan teruja. Wow, super. So, kita nak macam istilah dia apa? Panel tu macam Ustaz Saidi tu, mulut dia melopong sampai tak sedar dia lalak masuk. Betul? Dia sangat excited. So kita nak jawapan yang macam itulah. Baru kita rasa kalau kita tak ambil ni Ustaz, rugi kerajaan Malaysia. Betul Ustaz? So nak tak nak wajib ambil. Dia tak ada istilah haram, haram apa lagi makro, sunat tak ada. Dia wajib berguna terus. Mesti ambil. Tak ambil kita kena jawab pula dengan pengurusi SPP. Kenapa tak ambil calon ni? Kita pula kena jawab. Okay. Seterusnya kepada ni lah Zarina Sabran, dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Syedi dan Ustaz Saidi untuk pengetahuan semua. Kenapa perlu memilih saya sebagai seorang guru di dalam Kementerian Pelajaran Malaysia? Bagi saya, 3 tahun pertama, saya akan sentiasa memastikan diri saya mampu menjadi tenaga kerja yang produktif kepada pihak sekolah untuk melayakkan saya disahkan dalam pejawatan. Seterusnya,
tahun seterusnya saya akan meneruskan peningkatan pengetahuan dan kemahiran keguruan saya dengan memastikan saya mengikuti kursus-kursus yang telah ditetapkan oleh pihak KPM dan saya cuba untuk melayakkan, saya terus cemerlang dan dianugerahkan ke pangkat DG 44 selepas 8 tahun perkhidmatan saya. Kemudian saya juga akan berusaha menjadi guru yang cemerlang dalam pelajaran dan perkhidmatan untuk terus kekal sebagai guru yang mempunyai ciri-ciri guru yang layak dinobatkan sebagai guru cemerlang. Untuk hala 7. Hala 7 saya dalam bidang pendidikan untuk pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya adalah calon daripada pendidikan di mana saya layak sebagai guru dan memastikan personaliti, emosi dan integriti saya sebagai seorang pendidik akan terus menabuh bakti kepada pihak sekolah dan seterusnya kepada agama, bangsa dan negara. Saya memilih kerjaya guru kerana bagi saya adalah role model kepada keluarga saya, masyarakat dan negara kerana kerjaya guru adalah kerjaya yang mulia. Kemudian di bangku sekolah lagi, guru adalah seorang yang berdedikasi dalam tugas harian dan tidak pernah jemu mengajar saya sehingga kan saya memang berminat untuk menjadi seorang guru. Dari segi kelebihan yang ada pada diri saya boleh bekerja secara individu dan berkumpulan. Ini bermakna kalau saya ditempatkan di sekolah, saya sebagai seorang guru boleh menyesuaikan diri sama ada bekerja dalam persekitaran sekolah yang kurang murid ataupun sekolah yang besar. Kemudian saya amat berdisiplin dan setia kepada ketua serta organisasi sekolah saya. Dan seterusnya saya mahir dalam bidang ICT, terutamanya di waktu pandemik ini kita menggunakan kaedah pengajaran PDPR di mana pelbagai medium yang saya telah laksanakan seperti Google Meet, Google Classroom, Zoom meeting, Telegram, WhatsApp dan secara amnya saya mencuba yang terbaik untuk anak didik saya. Dan sebagai seorang guru pendidikan Islam, maka saya juga berhasrat untuk melahirkan anak-anak didik saya nanti sebagai seorang yang begitu boleh memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Terima kasih. Okey, jemput Ustaz Saidi untuk memberi sedikit ulasan. Ada ulasan dah tu. Apa dah agak apa kata? Macam dah sempurna tu. Ada apa lagi? Tak nampak. Kalau jawapan pendek sempurna tu kita tukar calon lain lah pula Okey, yang calon ustazah dah semua Oh, seorang lagi. Sapiah kan belum Okey, minta Ustazah Sapiah untuk terus. Assalamualaikum. Kenapa kita kena pilih jadi guru di KPM? Kerana saya mempunyai pengalaman selama 23 tahun mengajar. Kemudian bagi saya apabila saya berada di KPM tidak perlu untuk menghantar saya pergi berkursus untuk mengajar kerana saya telah mempunyai pedagogi untuk pengajaran kepada pelajar-pelajar. Kemudian KPM juga tidak perlu untuk menghantar saya mendapatkan latihan-latihan
sebagai seorang guru lah. Kemudian apa hala tuju saya apabila saya berada di KPM? Saya akan melaksanakan visi dan misi KPM dengan melahirkan pelajar-pelajar dan menjadi insan yang sempurna kerana cabaran-cabaran yang kita sendiri tahu pada zaman ini merupakan sangat kepada pelajar-pelajar kita. Kemudian apa sumbangan yang saya perlu berikan kepada KPM adalah saya akan membawa murid-murid saya supaya lebih berjaya di masa hadapan dalam pelbagai bidang kerana rintangan-rintangan yang mereka perlu ni lah. Jadi mereka perlu untuk menjadi seperti pelajar yang cemerlang, bagaimana cara untuk diorang tonjolkan diri mereka untuk menjadi lebih lagi lah. Itu saja. Okay, terima kasih kepada Ustazah Safi Abdul Rahman. Macam biasa Ustaz Saidi, ada ulasan ke apa? Apa ni berkenaan dengan pengalaman tu okeylah tak. Kalau boleh kita apa ni kaitkan dengan cabaran pendidikan abad ke-21 ke. Dan satu lagi saya rasa perlu ketenangan juga macam Ustaz Safi tadi sebab macam kita orang lain mungkin ingin tahulah apa kita cakap kan. Tapi kita sendiri mungkin kita tak perasan tu. Sebab tu kita perlu kepada latihan ini. Macam Ustazah terlalu banyak menggunakan tadi tu. Jadi banyak sangat. Itu kena berhati tu. Mungkin perasan tak? Jadi kita gunakan itu untuk kita berfikir sebenarnya. Saya tahu Ustazah nak fikir nak cakap suatu benda tu. Jadi kita akan gunakan dia kena alert jugalah tu saya rasanya. Silakan Di, macam mana Di? Okey, saya rasa saya sama dengan Ustaz lah. Okey. Mungkin nanti bila saya ada idea apa saya akan mencelah lah. Okey, so untuk yang Ustazah dah selesai 3 orang. So kita beralih terus kepada 4 orang. 4 orang yang Ustaz ada 3. So saya mulakan dengan Kristina Rabian. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan pertama, kenapa KPM perlu ambil saya? Saya percaya bahawa pihak Tuhan perlu mengambil saya sebagai sebahagian daripada kerana adalah beberapa faktor. Untuk faktor yang pertama, dari segi pengalaman kerja. Saya mempunyai pengalaman kerja di SNK Datuk Imran Yaakob selama nak dekat 2 tahun. Dan juga saya pernah ditugaskan ataupun diamanahkan dalam mengendalikan program, dan salah satu program yang saya kendali adalah LCOP. LCOP ni untuk tuan panel, LCOP ni adalah kerjasama antara sekolah Korea dengan sekolah Malaysia. Maksudnya exchange antara sekolah SNK Datuk Imran Yaakob dan Changrila. Yang kedua, saya juga banyak program-program yang saya kendalikan. Salah satu dan selain itu program Ihya Ramadan, lepas tu Qiyamul Lail, anugerah kecemerlangan, itu dari segi pengalaman kerja lah. Dan yang kedua, faktor yang kedua, saya mempunyai komitmen. Saya mempunyai komitmen, saya akan memberi komitmen 100% kepada pihak sekolah untuk memastikan segala kerja yang saya lakukan dapat saya laksanakan dengan jayanya. Seperti mana yang tuan-tuan, saya juga seandainya saya mempunyai kerja luar, saya akan memastikan kerja yang utama iaitu kerja
di sekolah merupakan keutamaan yang paling penting kerana itu merupakan amal yang tertinggi untuk saya laksanakan. Dan juga yang terakhir dari segi kualiti kerja, okey. Dari segi kualiti kerja, saya amat menitik beratkan dalam menyiapkan suatu kerja kerana ia merupakan satu amanah yang perlu saya laksanakan, dan saya juga tidak teragak-agak untuk meluangkan masa saya untuk memastikan kerja saya ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan yang terakhir bagi saya mempunyai tabiat yang tidur awal sebab kerana saya mementingkan disiplin. Kerana dari segi disiplin ini, sepanjang saya mengajar, saya tidak pernah lagi diambil tata tertib di atas kelewatan ataupun suatu benda yang perlu saya datang awal. Macam contoh punch card ke, saya tak ada masalah lagi lah, alhamdulillah. Okey. Dari segi hala tuju saya cuba berusaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu, sama ada dari segi intelektual, dari segi emosi, dari segi akhlak, untuk memastikan para pelajar saya ini menjadi seorang yang berguna pada masyarakat, bangsa dan negara. Dan faedah KPM apabila melantik anda sebagai guru di bawah KPM, faedahnya KPM dapat dapat melahirkan, dengan adanya saya di sekolah, saya berharap walaupun saya tidak dapat contoh sebagai guru, walaupun kita tidak dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik ke apa, saya akan pastikan anak murid saya seandainya dia keluar di sekolah, at least sekurang-kurangnya dia mempunyai akhlak yang baik, dia mempunyai potensi iaitu dari segi ilmu yang baik agar dia berguna kepada keluarga dia, masyarakat, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Christina Rabian. Ni memang nama betul ke nama siapa? Maaf, saya guna iPad isteri saya. Saya tak perasan. Tu yang saya daripada mula tu saya dah confuse tu. Nama macam perempuan tapi pakai kopiah. Sebab dalam iPad ni ada nama sebenar tadi. Muhammad Hafiz bin Hanafi. Hafiz, ya. Sebab jadi sorry. Saya rasa ni lah apabila orang tanya kenapa pula ambil kita ni, mungkin pertama bagi saya lah, kalau saya pernah menugas, saya nak tanya, mungkin saya nak tengok pertama dia kata sebab saya memang minat. Saya tengok macam 2-3 orang lepas pun tak sebut kot minat kot. Saya memang minat nak jadi cikgu ni. Tak. Memang saya ada orang panggil dah, contohnya nak jadi pegawai bank, saya tak nak contoh kan. Jadi saya minat untuk menjadi guru. Satulah minat. Yang kedua tadi tu pengalaman, kena sebutlah pengalaman kita tu. Kemudian kemahiran yang ada pada diri kita, kepakaran yang kita ada tadi tu. Kepakaran dalam pendidikan lah khususnya. Macam tadi kan, macam Ustaz tadi sebut tentang macam mana PDPA dan sebagainya. Pertama minat, pengalaman, kemahiran yang kita ada, kepakaran kita. Kemudian kesanggupan kita untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang guru ni. Sebab guru ni dia akan menjadi idola kepada murid dia dah. Kadang-kadang pelajar ni ibu bapa dia cakap tu dia tak dengar dah. Dia tak akan dengar apa cakap dia. Walaupun masalah matematik contohnya, walaupun bapa dia tu profesor seorang matematik, tetapi apabila guru dia cakap macam tu, dia akan terima cakap guru dia tu. Jadi macam mana guru tu sangat dia memberi kesan yang mendalam kepada muridnya. Sebab kalau tengok dia punya profession yang paling dipercayai, pertama ialah doktor. Yang kedua adalah guru sekolah rendah. Yang ketiga baru pensyarah. Yang keempat baru baca khutbah. Baca khutbah mula letak nombor 4 Yang nombor 2 tu cikgu sekolah rendah tu.
Sebab tu kita nak tengok kalau boleh mana kita boleh apa kata membentuk generasi yang apa kata yang berkualiti semenjak dari sekolah rendah lagi contohnya. Itulah pendapat saya lah. Okay. Okey, terima kasih Ustaz atas ulasan ni. So kita ada lagi 2 calon iaitu Azwan Harun. Dipersilakan. Okay, bismillah. Okey, kenapa KPN perlu membimbing saya sebagai guru? Okey, yang pertama ialah saya ni memang minat saya memang sebagai seorang pendidik, yang mana apabila saya dah habis, semenjak saya habis belajar dari Uni Syams tu, pekerjaan yang saya mula ceburi setelah saya tamat pengajian tu ialah mendidik, iaitu saya menjadi guru Al-Quran di sebuah pusat pengajian, dan seterusnya saya pernah menjadi guru ganti di sekolah tahfiz di Perak ni. Seterusnya sekarang ni saya sebagai guru GAFA. Selama dah 2 tahun saya menjadi guru GAFA, dan sepanjang saya menjadi guru GAFA ni saya banyak belajar bagaimana menjadi seorang guru, mendidik, dan cara untuk kita mendidik murid-murid ni. Okey, seterusnya kemahiran saya di musim COVID ni, kita perlu menjalani pembelajaran secara online. Saya suka memberi kerja kepada murid-murid saya ni melalui permainan video, bermain game lah. Maksudnya saya suka memberi game di sana. Game tu dia terdapat isi-isi pelajaran yang terdapat dalam subjek yang saya ajar. Okey, hala tuju saya. Okey, hala tuju saya sebagai guru, saya akan memastikan murid-murid saya, sepanjang saya mengajar di sekolah tu, saya pastikan mereka ni yang pertama beradab, menjaga adab. Yang kedua, saya akan memastikan murid-murid saya ni akan mementingkan pelajaran di dalam hidup mereka. Tak kira lah pembelajaran itu subjek apa pun, yang penting diri mereka tu mesti ada ilmu keagamaan. Khususnya saya subjek pendidikan Islam, saya akan mengajar nilai-nilai Islam di dalam diri mereka. Okey, apa yang saya dapat sumbangkan kepada KPM dan negara, saya akan memastikan murid-murid yang saya ajar akan apabila mereka habis belajar, mereka ni dapat memberi manfaat kepada negara, terutamanya agama mereka. Seterusnya mereka dapat menjadi penyumbang kepada negara, agama, ibu bapa dan keluarga. Mungkin itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, Ustaz Saidi, teruskan untuk ulasan. Silakan ni. Kawan tak boleh komen sebab kawan punya line tak clear aku katanya. Ke line siapa tak clear? Okey Ustaz, terputus. Kita dengar suara Ustaz. Yalah. Tak, kawan tak dengar dia punya apa yang dicakap dan tak sebab masa terlive tadi, terlive. Line tak clear aku. Okey, tak apa, sebab ada masalah dalam internet. Kita teruskan dululah. Sebab kita pun dah 10.30, ada lebih kurang 1 jam lagi untuk kita tamatkan sesi ni. Kita minta
tinggal seorang lagi kan, Hafiz Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati tuan panel dan rakan-rakan guru. Okey, kenapa saya perlu dipilih sebagai guru oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia? Kerana saya telah didedahkan sewaktu saya di universiti, saya telah didedahkan iaitu pembelajaran berkaitan dengan abad ke-21, iaitu berkaitan dengan kita nak meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu melalui kognitif, iaitu kemahiran pelajar berfikir secara kritis, dan kaedah juga yang boleh saya tunjukkan kepada murid, iaitu kemahiran yang boleh kita gunakan sewaktu kita menjalankan pembelajaran di dalam bilik darjah, iaitu salah satunya kemahiran berpusatkan guru, iaitu berpusatkan guru, iaitu guru sebagai speaker dan menyampaikan kepada murid, dan seterusnya berpusatkan murid, iaitu guru sebagai facilitator dan murid memberikan jawapan tersebut kepada guru. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan pelajar. Selain itu, di dalam PDPR juga sebagai guru, kenapa saya dipilih? Saya didedahkan dengan teknologi pembelajaran abad ke-21, iaitu saya boleh menggunakan Google Meet, iaitu ID5 yang disediakan untuk menarik minat-minat pelajar. Manakala pelajar yang tidak mendapat liputan rangkaian internet, kami melalui panitia pendidikan Islam dan melalui ketua bidang kemanusiaan akan menyediakan modul dan diberikan kepada murid-murid yang tidak mendapat liputan internet yang baik. Yang pertama tadi, kognitif. Yang kedua, iaitu pembelajaran abad ke-21, iaitu guru memainkan peranan besar, iaitu efektif. Efektif ni iaitu melibatkan emosi pelajar, melibatkan kecenderungan pelajar tersebut. Sama ada kaedah mana yang kita nak gunakan. Sebagai contoh, kita mengajar di tahap 1, kan? Kita nak tarik minat pelajar untuk pelajar tersebut mengenal huruf-huruf hijaiyah, iaitu melalui kaedah nyanyian sebagai contohnya, ataupun melalui kaedah dalam PDPR, kaedah pelajar menghasilkan video dan dihantarkan kepada guru, dan guru akan menyemak melalui Google Classroom. Dan seterusnya melalui psikomotor. Psikomotor ini iaitu guru sebagai pelakon. Guru menunjukkan cara-cara berwuduk, bagaimana membasuh tangan, membasuh muka, dan kemudian pelajar melihat guru tersebut melakukan pergerakan psikomotor tersebut, dan pelajar yang lain mengikut apa yang guru buat. Dan hasilnya akan menjadikan pembelajaran itu lebih menarik dan memenuhi asas Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan pelajar-pelajar yang menguasai setiap aspek ilmu yang dipelajari di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah. Dan hala tuju saya sebagai guru, iaitu saya akan memastikan iaitu murid-murid ini minat untuk mempelajari pendidikan Islam, terutamanya bagi pelajar yang Muslim, iaitu dengan mengadakan pelbagai aktiviti ataupun bengkel ataupun kemahiran, iaitu kemahiran kelas KKQ, iaitu kemahiran Al-Quran, iaitu menarik minat-minat murid-murid menghafaz dan menguasai tulisan Jawi
dengan baik, dan seterusnya meningkatkan peratusan dalam PBD, iaitu pentaksiran dalam bilik darjah itu menjadi lebih baik, khususnya dalam panitia pendidikan Islam. Dan hala tuju saya iaitu setiap kali PPD ataupun bahagian BPI, bahagian pendidikan Islam, menganjurkan program-program yang melibatkan program tilawah Al-Quran, melibatkan program nasyid, melibatkan program da'i, da'i muda yang menunjukkan keterampilan pelajar dalam menyampaikan sesuatu itu. Sekurang-kurangnya ada wakil daripada pihak sekolah untuk menghantar tersebut, iaitu bermulanya dari peringkat sekolah ke peringkat daerah dan seterusnya ke peringkat negeri, dan seboleh-bolehnya pelajar tersebut boleh pergi ke peringkat kebangsaan dan seterusnya, iaitu hala tuju saya sebagai guru pendidikan Islam, saya akan memastikan pelajar-pelajar ini menguasai Al-Quran itu dengan baik, khususnya pelajar-pelajar tersebut sekiranya dia habis belajar, dia boleh sambung ke Darul Quran. Sekiranya dia dapat sambung ke Darul Quran, dia boleh sambung takhasus di Syubra ataupun Masih dalam bidang-bidang qiraat. Okey, dan sumbangan investment kepada pihak sekolah, sumbangan investment saya kepada pihak sekolah, saya akan menunjukkan komitmen saya bersungguh-sungguh dalam menarik minat pelajar untuk menguasai tulisan Jawi. Kerana kebanyakan pelajar kita lemah dalam menguasai tulisan Jawi, kerana buku pendidikan Islam merupakan buku yang dikeluarkan dalam tulisan Jawi kerana ia merupakan iaitu term of reference sebagai rujukan utama supaya tulisan Jawi ini diangkat martabatnya, diangkat martabatnya supaya pelajar tidak bergantung terus kepada tulisan bumi. Dan itu saja daripada pihak saya, Tuan Panel. Okey, terima kasih kepada calon. Mohon Ustaz Saidi untuk memberi ulasan, dipersilakan. Okey tu, sebenarnya masa sebab pelajar ni, kita punya proses PDP ni dia panjang. Ni sekolah rendah ke sekolah menengah ni? Rasa campur ni Ustaz. Saya Ustaz pernah mengajar sekolah rendah, pernah mengajar di sekolah menengah. Sebab dalam kajian dia, pelajar ni dia boleh memberi tumpuan hanya 10 minit awal, 10 minit akhir je. Dia punya tumpuan 5 minit ataupun 10 minit. Sebab itulah masa yang paling kritikal sekali tu masa pertama awal, yang akhir tu. Akhir tu sebab dia nak tunggulah. Okey, sekarang masa dah habis nak balik, tu situ dia tumpu. Jadi kita nak supaya kalau boleh pelajar ni tumpuannya dia sepenuh masa. Kalau contohnya 1 jam tu, dia tumpuan dia kalau boleh antara 180. 100 hingga 80 je. Turun pun 80. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia turun 80, dia naik balik. Gitu. Jadi ada kajian dia kata untuk menarik minat pelajar ni, contohnya kita mengajar 10 minit, lepas tu kita berhenti sekejap. Kita buat teka-teki ke dengan pelajar tersebut. Ataupun kita ikutlah, suruh buat aktiviti lain ke sekejap. Supaya dia boleh tumpu balik penumpuan dia untuk PDP tadi tu. Jadi kalau kita mula dari awal hingga akhir kita ngajar tak ada henti-henti, maka pelajar tu dia akan tahu hanya 10 minit terawal, 10 minit terakhir saja. Sebab tu seorang guru yang yang bijak, dia akan sediakan contohnya teka-teki. Pelajar ni suka teka-teki contoh kan. Dia suka teka-teki. Kemudian yang paling bagus sekali kalau kita dapat ingat nama pelajar tu. Tapi kalau di sekolah biasa saya ngajar dulu, saya ingat nama pelajar. Tapi kalau di matrik ni susahlah nak ingat dah sebab kita kelas banyak. Pelajar ada beratus-ratus. Di sekolah tu kalau kelas yang kita pegang tu, saya duduk di Sarawak 5 tahun, sampai sekarang saya ingat apa nama pelajar tersebut. Jadi kita tengok pelajar yang kita ingat nama ni, dia lebih prestasi dia lebih baik daripada pelajar yang kita tak ingat nama.
Kalau masa dulu tu, kalau masa boleh apa face to face tu, sentuhan kepada pelajar tu, itu satu sangat penting lah saya rasa. Tapi sekarang ni tak boleh lah kan. Itulah ulasan saya lah. Okay, terima kasih kepada Ustaz. Tak tahulah pula sampai sekarang dah lama kenal, pernah mengajar di Sarawak 5 tahun Ustaz. Boleh bagi tahu kat mana kawasan di Sarawak tu? Saya Kuching dulu, Kuching. Syekh Haji Osman Abdul Wahab, Kuching. Oh, bandar lah bukan pedalaman 8 km dari bandar Kuching lah. Oh, kita orang bandar lah tu. Okay, so kalau kita nak teruskan kepada agenda kita, sepatutnya kita boleh masuk kepada pusingan untuk RPH. So, mohon Ustaz sebagai panel untuk bersedia sebab RPH ni kita nak menyediakan RPH yang berkesan lah, sebab kita sebagai guru RPH ni macam kita punya apa Ustaz? Bukan lesen, macam core business kita lah. Kita tak boleh mengajar tanpa siapkan RPH. So kalau kita nak cerita RPH tu biasa dia kena ada yang apa tu objektif apa semua tu lah. Okay, so saya bagi soalan kepada semua calon. Pertama, apa elemen yang mesti ada dalam RPH? Yang kedua, bagaimana nak menghasilkan objektif pembelajaran? Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil learning outcome. Betul Ustaz? Learning outcome yang baik lah. So kalau Ustaz sebagai panel boleh sediakan satu tajuk. Tajuk apa yang sesuai? Okey. Kalau kita suruh dia pilih boleh? Pilih maksudnya saya pun tak tahu sukatan pelajaran di sekolah menengah dan sekolah rendah pun saya tak tahu apa sukatan dia. Tapi Ustaz, kalau maksud saya kita bagi situasi, katalah hari tu kita nak ajar tayamum. Contoh. Boleh Ustaz? Kita bagi tajuk untuk tajuk tayamum, mohon calon sediakan secara ringkas lah. Sebut saja, nanti tak payahlah nak tunjuk tulisan ke apa, on microphone. Untuk tajuk yang kita pilih tayamum, apakah mesti ada dalam kita punya RPH untuk tayamum, dan bagaimana nak hasilkan objektif pembelajaran pada hari itu untuk subtopik tayamum dengan baik. Okey. Setuju Ustaz Nanti Ustaz akan membuat sedikit rumusan lah. Sebab saya pun dah lama tak buat RPA ni apa sekolah ni. Sebab dia metrik macam lain pula. Tak apalah. Boleh ingat lagi copy paste. Copy paste je kita pun. Lepas tu tak tahu benda copy paste jeng. Sekolah tu dia buat dalam buku rekasan lah ya. Dalam buku rekasan mengajar tu ya. Macam saya Ustaz dekat sekolah kita print, lepas tu kita masukkan dalam kita punya file lah. Okey. Tak apa. Boleh lah. So sambil-sambil tu tajuk sama ni. Semua pakai tajuk tayamum semua. Kita kalau Ustaz ada tajuk lain, Ustaz boleh bagilah. Saya ambil tajuk yang paling senang lah. Kita selaras tu sebab Ustaz kalau macam kami nak pilih tajuk lain boleh Ustaz? Macam tajuk tilawah ke? Okey, ikutlah tak apa. Saya pun kalau yang tak ada tajuk tu ambil tajuk tayamum. Kalau ada yang tajuk tu sendiri, okey tak pun. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey, silakan dia. So kita pun ada lagi 45 minit. So apa Ustaz, saya rasa kita beri satu calon ni dalam 3 minit je. Maksudnya bagi tahu secara ringkas je. Okey, apakah RPH yang berkesan? Elemen yang apa? Ataupun kita nak bagi tahu apa set induksi ke apa benda, mungkinlah secara apa dia punya apa yang perlu ada tu, cuma dia terangkannya. Maksudnya Ustaz nak lebih fokus pada set induksi. Okey, kita ikut pada panel lah. Saya bukan gitu. Maksud saya dia cakap lah, contohnya dalam RPH nanti apa ada. Yang pertama set induksi, yang kedua objektif khusus, objektif khusus dan sebagainya, itulah. Perkembangan, kumpulan ataupun penilaian, gitu. Senang sikitnya kita boleh selaras. Boleh, tak ada masalah. Kita ikut panel je. Sebab ni bukan bidang saya Ustaz. Saya follow tadi. Kalau kimia saya boleh goreng. Dia akan set induksi tentang tajuk tersebut. Kemudian objektif umum ya. Dia tengok ada betul objektif khusus kan? Learning outcome. Learning outcome. Kemudian sedikitlah dia punya perkembangan isi dia. Isi mungkin 1-2 isi. Kemudian
orang kata apa dia tu, Penutup. sebelum penutup tahu dia penilaian, dia panggil apa? Sumatif, apa sumatif apa dia? Formatif. Lupa Refleksi. Penilaian formatif lah. Mana penilaian sumatif. Sumatif. Okey. Penilaian Sumatif dan formatif. penilaian kita nak uji kepahaman pelajar tadi tu, penilaian sedikit kemudian kesimpulan. Gitulah. Okey. Okey, silakan. Terima kasih kepada panel. So saya harap calon boleh bersedia dengan apa arahan yang untuk pusingan yang ketiga ni sebenarnya. Sebelum kita pergi kepada mock teaching. Kalau mock teaching tu tak sempat, kita ambil lah 2-3 calon saja sebagai wakil lah. Nak kita tengok dan kita nak ambil sedikit apa kita panggil tu, apa, penilaian. Okay, ada yang dah sedia ke? Kalau boleh tajuk yang simple lah. Jangan yang menyebabkan lama sangat kita nak nak bentang. Ambil yang simple je. Contoh macam hari tu kita nak mengajar sebutan huruf alif. Betul Ustaz? Tajuk sekolah rendah kan? Bagaimana induksi yang boleh menarik minat pelajar tu untuk dia tahu sebutan yang betul? Ada cara, saya tak nak share lagi buat masa ni. Nanti kan kempen pilih saya pula jadi ustaz. Bahaya juga. Tak apa. Pada pedagogi tak apa ni. Pedagogi dia lain. Lain jangan konten dah. Habislah ustaz kan saya kena tu pula. Okey, ada yang dah bersedia ke? Kena tulis ke? Tak, just sebut je. Kita nak tahu apa yang anda faham daripada soalan yang kita berikan tadi. Tajuk, lepas tu okey. Tajuk saya contohnya tayamum. Dalam induksi saya buat macam ni je tu. Gitulah. Gambaran sajalah, bukan mesti detail lah. Kita nak tahu anda boleh sediakan apa yang kita nak berdasarkan tajuk yang kita beri atau dipilih. Sumatif Sumatif tu akhir semester sebenarnya. Lepas tu formatif patutnya tu. Penilaian formatif. Formatif. Okey, Cikgu Ustaz. Saya nak try. Silakan Ustaz Azwan Okey. Okey, saya memilih tajuk sebagaimana Ustaz Cikgu Syahidi tadi, tajuk tayamum. Okey, seinduksi ni saya akan beri satu masalah persoalan kepada murid-murid, seperti saya buat soalan bagaimana kita nak melakukan solat sekiranya kita ni dalam keadaan ketiadaan air ataupun air ada cukup untuk keperluan kita sahaja. Okey, itu sebagai seinduksi saya. Okey, lepas tu perkembangan isi ni di sini saya akan menerangkan bagaimana maksud pengertian tayamum itu sendiri, pengertian, saya akan menjelaskan maksud dari segi bahasa dan istilah dia, lepas tu dalil dan rukun dan syarat dia. Okey, seterusnya penilaian ni saya akan memilih beberapa orang pelajar untuk menjelaskan apa yang telah dibelajar, dan saya juga akan memilih sebahagian dari pelajar yang lain untuk memberi contoh, menunjuk memberi contoh untuk bertayamum. Okey, kesimpulannya sebagai kesimpulan tu yang terakhir tu, saya akan beri uraian ringkas apa yang telah dibelajar pada tajuk tayamum tersebut, supaya murid-murid itu dapat mengambil sedikit sebanyak yang dibelajar pada hari itu. Okey, sekian daripada saya. Objektif ada tak Triwan? Objektif, kita sebut tak? Objektif ada? Ada? Tak ada. Tak sebut objektif dia? Objektif.
Boleh cikgu Ustaz? Daripada pengajaran tu apa dia? Itu tak yang Objektif dapat daripada pengajian ni, saya akan memastikan murid-murid ni tahu bagaimana cara untuk mereka lakukan apabila ketiadaan air ataupun apabila ketiadaan air, dan apa yang perlu mereka lakukan apabila keadaan mereka tidak dibolehkan untuk menggunakan air seperti sakit dan sebagainya. Okey, sekian daripada saya. Jadi kalau tajuk tayamum sudah tentu saya rasa objektif dia pelajar dapat melakukan tayamum dengan betul lah, saya rasa itu objektif dia. Atau macam mana ni? Kalau dah tajuk tayamum itu objektif dari situ kan? Yelah, saya setujulah dengan Ustaz. Betul. Okey. Dan tadi apa ni macam cek induksi tu, mana kita kalau boleh macam tadi juga macam yang apa cik saya cakap tadi lah, mana biar ada faktor wow di situ, ada pelajar minat, tadi kita minat nak kita berasa berminat nak belajar ni. Sebab apa? Mungkin kita tunjuk sesuatu masa cek induksi tu sesuatu yang menarik, contoh gambar ke video ke, ikutlah dah yang boleh pelajar tu rasa nak tahu mana sesuatu yang baru contohnya bagi mereka. Mungkin soalan tu betul lah soalan tu, tapi kalau boleh yang boleh menarik perhatian dia tu. Maksudnya Ustaz, dia ada faktor lah. Dia ada di situ. Situ situ. Lagipun kalau kita nak kaitkan dengan situasi kematian COVID, dan semua orang tahulah jenazah Islam kita tak boleh nak mandikan, dan kita kalau nak uruskan jenazah tu, apa baju yang dipakai, apa tilam yang diguna, kita akan kapankan sekali. Ni saya ceritalah sebab saya baru bertanya dengan seorang ustaz yang menguruskan jenazah COVID. Kita takkan buka baju dia semua. Lepas tu kita akan kain kapan lapis pertama, lapis kedua plastik, lapis ketiga kain kapan, dan akhir sekali baru plastik beg yang kita nampak dari luar tu. Orang panggil apa? Beg mayat. Setelah tu baru kita tayamumkan. Mungkin kalau panel tu ada nak tanya macam mana tayamum, nanti Ustaz boleh tanyalah dekat kita punya calon-calon ni. Cara macam mana nak tayamumkan mayat jenazah COVID. Tu mungkin satu soalan kira tu sebab kita subjek agama Islam tu. Itu daripada saya lah. Okey Ustaz, kita teruskan dengan calon yang siapa lagi tak yang belum ni? Hafiz dah tadi Hafiz lah. Hafiz yang mana cikgu? Hafiz yang mana tuan? Tak, Hafiz ada dua ke satu je kan? Tapi yang Kristina tu Hafiz juga. Oh, itu Kristina, nama bini dia. Tak apa, kita pakai nama bini dia. Silakan Hafiz. Kalau boleh nanti kalau apa yang sebenar jangan pakai yang isteri punya lah. Confused. Okey, silakan Hafiz. Hafiz wajib biru lah dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya induksi yang saya gunakan iaitu tajuk saya iaitu membaca surah An-Nas. Iaitu bidang tilawah dan Al-Quran. Dan saya gunakan rujukan saya iaitu DSKP Document Standard Curriculum Pentaksiran. Iaitu standard kandungan saya yang pertama iaitu membaca dan mengamalkan surah An-Nas dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian. Iaitu standard yang kandungan. Lepas tu standard pembelajaran saya iaitu baca surah An-Nas dengan bertajwid dan mengamalkan bacaan surah itu di dalam kehidupan seharian. Dan pada akhir pengajaran juga iaitu murid boleh membaca surah An-Nas ayat 1 hingga 3 dengan dibimbing oleh guru. Iaitu membaca secara talaki dan musyafahah. Dan seterusnya membaca potongan ayat iaitu
1 hingga 3 surah An-Nas dengan betul dan bertajwid dengan sebutan makhraj yang betul. Dan seterusnya murid dapat mengamalkan ayat 1 hingga 3 surah An-Nas dengan betul bertajwid dalam kehidupan seharian. Dan aktiviti yang dijalankan iaitu murid membaca ayat daripada surah An-Nas yang telah ditetapkan oleh guru. Dan seterusnya latih tubi membaca surah An-Nas ayat demi ayat, iaitu guru mentasmik bacaan murid secara perseorangan ataupun murid membaca secara beramai-ramai di dalam kelas ataupun di dalam PDPR. Guru akan menyebut nama murid tersebut. Contoh Muhammad Abu Bakar. Abu Bakar akan baca di dalam secara dalam talian. Itu untuk menunjukkan keberadaan murid tersebut di hadapan komputer lah sewaktu kelas online dijalankan. Ya, dan seterusnya guru mentasmik bacaan murid. Dan di situ guru-guru boleh membuat pentaksiran di dalam bilik darjah sama ada murid tersebut menguasai ataupun tidak. Dan di akhirnya iaitu contoh di dalam kelas jumlah pelajar ada 20. Dan refleksi yang kita dapat buat 15 orang pelajar dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan. Lagi 5 orang murid belum menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Dan hasil kerja yang kita boleh gunakan dalam peta bulatan ataupun lembaran kerja ataupun hasil kerja murid. Dan sekiranya kita gunakan bahan bantu mengajar, contoh mandi lakat, kad carta ataupun gambar untuk menarik minat murid. Dan seterusnya kita boleh melihat diri murid-murid sama ada dalam KBKK iaitu nilai murni seperti prihatin, rendah diri. Dan elemen merentas kurikulum juga kita boleh membuat sama ada pelajar ini mempunyai semangat keusahawanan ataupun patriotisme. Dan seterusnya kita boleh menggunakan dokumen di SKP ini untuk kita mengukur tahap keberkesanan murid-murid tersebut di dalam kelas. Contoh, murid-murid tersebut boleh membaca surah An-Nas, kita letaklah dia 1.1. Contoh, murid tersebut dah boleh membaca. Dia boleh membaca, murid tersebut boleh membaca dengan baik. Kita letaklah dia punya arah dia secara amali iaitu 1.2. Maksud dia murid-murid boleh menguasai mengikut tahap-tahap. Yang pertama tadi, tahap 1, murid boleh membaca surah An-Nas. Tahap 2, murid membaca surah An-Nas dengan baik. Itu kita boleh letakkan di dalam kita punya RPC 1.2. Ini adalah panduan untuk guru-guru. Contoh, di dalam amali pula, murid-murid boleh membaca surah An-Nas dengan betul dan bertajwid serta diamalkan dalam kehidupan harian. Ini kita letaklah dia sebagai 1.3. Dan seterusnya 1.4, murid-murid boleh berkebolehan membaca surah An-Nas dengan betul dan bertajwid serta beritizam dengan membaca Al-Quran. Daripada 1 tadi, dia dah beritizam untuk membaca dengan untuk menjadikan surah An-Nas ni sebagai amalan. Kita letaklah dia 1.4 dan murid-murid terus dan murid boleh penghayatan juga. Daripada itizam, dia terus kepada penghayatan. Murid-murid boleh membaca surah An-Nas dengan betul dan bertajwid serta istiqamah membaca Al-Quran. Kita letak 1.5 dan terakhir, ia menjadi kebiasaan kepada murid-murid tersebut dalam amalan seharian tanpa dibimbing oleh guru-guru, iaitu penatbiatan, iaitu 1.6, murid-murid berkebolehan membaca surah An-Nas dengan betul dan bertajwid serta boleh dicontohi bacaan atau membimbing orang lain, iaitu murid-murid dah berkebolehan ataupun dia berkonfident untuk menjadi imam. Dan dokumen ini adalah sangat penting untuk guru-guru pendidikan Islam dalam kita menilai
murid-murid, iaitu pengetahuan sedia ada murid-murid dari segi sikap dan dari segi emosi murid-murid terhadap Al-Quran itu sendiri. Dan guru-guru juga boleh menggunakan dokumen DSKP ni sebagai rujukan dan dokumen RPT yang dibincang rancangan pengajaran tahunan, contoh subjek PAI apa yang kita nak target untuk tahun ni untuk murid-murid yang lemah, murid-murid yang sederhana, murid-murid yang dah maju ke hadapan. Itu saja daripada saya, Tuan Panel. Okay, terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Ustaz Saidi, mohon ulasan. Macam set induksi tadi apa yang Hafiz buat ya? Seindaksi tadi saya buat standard kandungan, iaitu standard pembelajaran berdasarkan dokumen DSKP, lepas tu aktiviti, lepas tu kita buat refleksi. Kita buat untuk mengajar surah An-Nas tadi tu. Surah An-Nas tu tadi, maksud dia saya pasangkan LCD dan murid-murid melihat di hadapan dan saya baca surah tersebut dahulu, murid-murid mendengar, kemudian murid-murid ikut dan saya memilih murid-murid yang berkebolehan untuk membaca dan saya mendengar bacaan murid tersebut secara beramai-ramai dan seterusnya secara individual, Ustaz. Apa ni, set Indonesia ni dia macam kita nak tarik pelajar je. Kita tak cakap lagi dia punya tajuk tu. Contohnya kita ambil seorang video kanak-kanak ke yang membaca surah An-Nas. Macam tu kan. Jadi dia tengok, oh menarik, bagus budak ni, umur berapa tahun tu? Baru 3 tahun tu. Awak sekarang berapa tahun? Awak dah 7 tahun kan? Awak dah 8 tahun. Cuba tengok budak 3 tahun je. Dia baca surah tu. Surah apa tu? Surah An-Nas. Jadi itu insya-Allah hari ni kita nak belajar surah An-Nas yang budak ni baca. Itu maknanya kita nak menarik pelajar tu. Maknanya dengan apa? Kita buat keluar video budak yang mungkin tengok 3 tahun macam tu dah pandai. Satu lagi saya tengok memanglah Hafiz bagus dia punya perancangan Hafiz tu, tapi kita kena ingat bahawa masa yang kita nak guna ni hanya mungkin setengah jam je. Tapi takkan sampai kepada surah anak penghayatan itu susah juga tu. Tak ada Ustaz, yang tu yang step by step Ustaz. Untuk minggu ni kita selesaikan yang 1.1. Lepas tu minggu depan baru 1.2. Satu lagi, dia bahaya tentang penghayatan ini, kita kata pelajar-pelajar dapat menghayati. Sebab kita nak ukur menghayati tu. Dia macam mana skala dia, bagaimana kita boleh tahu bahawa pelajar tu menghayati. Kalau sebab tu dia objektif, dia kalau menghayati ni sangat, dia tak apa boleh. Kalau pelajar, dia macam kita ukur di sudut zahir saja. Pasal menghayati dia dalam. Kalau objektif tu dia tak boleh macam menghayati, sebab kita tak boleh ukur. Kalau memahami pun dah tak boleh ukur, tapi kita boleh buat contoh. Pelajar dapat memahami dengan menjawab 3 daripada 5 soalan. Itulah ini kita, dia kena jelas itu. Baik. Ada bukan apa Cik Syedi pula tengok macam mana. Okey, saya teruskan je lah Ustaz. Kan saya komen kan tak jadi pula dia punya tu kan. Ya. Kepada Christina Rabian, silakan. Ni nak cakap menyeluruh ke ataupun simple? Simple aja lah sebab kita pun dah pukul 11 sebenarnya. Okey. Saya terus ke set induksi lah. Saya pergi tajuk. Saya nak buat tajuk untuk solat Jumaat. Tajuk solat Jumaat. Objektif menyatakan hukum solat Jumaat. Menyatakan syarat wajib solat Jumaat dan membezakan perkara sunat di solat Jumaat. Okey, kita terus ke set induksi ya. Set induksi saya akan mulakan dengan contoh. Saya akan print out masjid. Contoh ni masjid, gambar ni masjid. Saya akan mula tunjuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anak murid semua, di tangan Ustaz ada kertas dan di kertas ini ada gambar. Apa yang dapat awak rungkaikan, apa yang ada di kotaran masjid. Bila ada masjid, selalunya masjid buat apa? Masjid ni untuk solat. Contoh pelajar cakap solat, ada yang beriktikaf, ada yang pergi solat semayang. Bila macam tu kita cakap selalunya masjid ni dia akan mula dengan apa? Masjid maksudnya dengan masjid ni kita solat fardu kan. Lepas tu pelajar akan saya tekakan, okey, solat fardu, tapi ada satu hari tu untuk kaum lelaki wajib solat.
awak biasa solat tak? Lepas tu dia kata ada. Lepas tu senang cerita Jumaat. So di situ saya akan ungkapkan tentang pelajaran tentang solat Jumaat. Okey, itu merupakan set induksi. Lepas tu berdasarkan pengembangan dia akan daripada buku teks tu dia akan ada beberapa tajuk. Okey. Daripada satu tajuk menyatakan maksud hukum, menyatakan syarat wajib solat Jumaat, menjelaskan syarat solat sah, menjelaskan maksud mastautin. Daripada 4 tu saya akan pastikan pelajar-pelajar saya akan diberi kumpulan. Ini untuk bersemukalah kumpulan. Okey, daripada 4 tu mungkin ada 12, 2, 4, 6, 8. Ada 4. Contohlah, ni ada pelajar ada 8 orang. Okey, pelajar satu kumpulan ada 2 orang. So satu kumpulan akan memastikan dia akan kena bentang. Saya akan bagikan maksud, hukum dan dalil solat. Dia akan pastikan lepas masa yang diberi cukup, dia akan bentang di depan. Setiap kumpulan akan dibentang ikut turutan. Dan yang terakhir pengukuhan. Untuk dipendekkan pengukuhan, guru menyediakan soalan, kuis dan juga menggunakan aplikasi Kahoot untuk melakukan pelajaran dalam aplikasi untuk memastikan pelajaran dapat dilaksanakan, bukan hanya dari segi face to face, dari segi application pun juga boleh. Dan penutup mungkin daripada 6 orang daripada pelajar dapat memahami setiap pelajaran yang diajar dan 2 orang memerlukan perhatian daripada guru dan akan susulan akan diteruskan dengan memberi kerja sekolah. Okey, terima kasih. Okey, Ustaz Saidi, silakan untuk memberi sedikit ulasan. Ya, saya rasa okey lah tu. Pertama, memanglah Kahoot, kalau Kahoot ini memang dia pelajar tu menarik lah. Cuma nanti kalau kita udah face to face, saya ingat Kahoot ni macam kurang sesuai kot. Macam mana? Sebab pelajar tak bawa dia punya handset ke sekolah kan? Selalu ada ketika saya bawa pergi ICT. Oh, ICT lah. Okay, tapi itulah. Kalau dapat Kahoot tu memang menarik budak-budak tu. Dia nak tengok markah apa semua. Sebab saya selalunya kalau nak buat application tu saya akan apply awal lah. Untuk 2-3 hari saya akan tentukan subjek apa saya akan guna aplikasi tu. Ya, bukan apa setiap kali Kahoot kan? Ada lagi, banyak lagi. Cuma kalau contohnya kalau masa penilaian ataupun pengukuhan itu, pelajar ni kalau kita, pengalaman saya lah, kalau kita bagi contohnya gula-gula ke, dia suka lah. Beli sikit gula-gula, siapa orang dapat, bagi macam tu. Maksudnya presenter yang terbaik lah. Contohnya kita tanya soalan kan, dia siapa boleh jawab, dia berebut lah tu. Itu menjadi menarik tu. Okey. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Hafiz. Macam mana dia nak terus ni ataupun nak yang Baki tu nak suruh apa buat micro teaching lah kot. Yang Baki kata macam mana? Saya follow Ustaz je. Kalau Ustaz kata macam tu, saya follow je. Boleh? Yang Baki tu kita buat, ambillah seorang dua micro teaching sebagai contoh. Boleh lah kot. So yang tinggal pun perempuan je. So kita nak ambil 2 orang daripada 4 Ustaz. So Ustaz nak pilih ke nak diorang sukarela? Jangan pilih lah. Oh, saya pilih. Kan Ustaz kata saya pilih yang lawa je. Bahaya Ustaz benda-benda macam ni. Semua lawa tak apa. Semua lawa. Alhamdulillah. Okey, saya minta mana calon ustazah yang paling lama mengajar tadi pengalaman ni? Saya dengar dia tadi 23 tahun ni. Yang mana satu ya? Ustazah Safiah. Betul kan 23 tahun ni? Ya. So apa Ustaz arahan dia tadi? Boleh ulang semula? Apa bagi tajuk lah micro teaching kot satu. Tajuk nak Ustaz bagi ke nak calon pilih sendiri? Dia pilih lah kot, dia pilih. Apa tajuk yang dia pilih? Calon bebas lah, silakan. Dalam berapa minit? 3 minit? 3 minit kot? 3 minit? 3 minit dah. 3 minit, okey. Silakan Ustazah. 3 minit saya induksi je Ustaz. Reka-reka je. Okey. Assalamualaikum murid-murid. Okey. Sekarang murid-murid tengok hadapan semua.
tengok tangan Ustazah ni berbalut. Okey, apa yang kenapa tangan Ustazah berbalut? Apa yang kamu rasa? Patah. Okey, apa lagi? Selain patah? Luka. Okey. Kalau tangan Ustazah ada berbalut, patah, luka, jadi boleh tak kita melakukan wuduk dengan menggunakan air? Tak boleh Ustazah. Ustazah. Tak boleh. Jadi kita perlu bertayamum untuk mengharuskan solat. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah tayamum. Ya Ustaz. Oh, saya Indonesia ya. Okay. Tu mungkin lah bagi orang yang pula ke perkembangan kalau ada. Saya Indonesia Ustazah Safia, lepas tu orang lain ambil perkembangan ke? Oh, dia sambung tajuk yang sama Sambung mohon Ustazah Sharifah Masri boleh ya? Yang ni kita habiskan 4 orang perempuan ni untuk sambung micro teaching ni. Silakan. Okey, tajuk lain boleh ya? Boleh, tak apa. Nak tengok je. On. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid. Okey, apa khabar hari ini? Okey, semoga sihat-sihat semua. Alhamdulillah. Okey. Tengok apa ada dekat tangan Ustazah ni. Nampak tak? Berus gigi. Ada shampoo, ada berus gigi, ada ubat gigi. Okey, cuba teka. Hari ni kita nak belajar apa yang Ustazah bukan ni untuk apa? Mandi. Apa nak murid? Cuci. Mandi. Bersihkan diri. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk mandi. Okey, itu sajalah. Kalau boleh kalau nak kaitkan lagu pun boleh tak? Okey. Siapa tahu lagu, siapa nak dengar, siapa nak ikut Ustazah nyanyi hari ni? Siapa nak ikut? Angkat tangan. Lagu apa tu? Okey, kita akan nyanyi. Okay, siapa pernah dengar lagu macam ni? Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka dan mandi. Pakai baju pergi sekolah, suka hati, senang hati. Okey. Terima kasih. Itulah. Okey. Betul lah kalau kita mengajar sekolah-sekolah rendah memang kena buat macam tu sebenarnya. Cikgu tu pandai nyanyi memang gitu lah. Sebab tu bukan semua orang boleh mengajar orang ni. Saya tak dapat saya rasa. Okey, terusnya. Ada 2 lagi calon Nur Wafiqah Amni, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilih tajuk lain, boleh ke? Boleh. Okay, saya mula. Silakan. Okay. Tajuk yang saya pilih ialah Izzah Halki. Okay, saya mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Apa khabar? Okay, jadi Baik. Okay, jadi agak-agak kamu di tangan Ustazah ada apa? Okay, sebenarnya saya nak tunjukkan ada 6 huruf hijaiyah di tangan saya sebenarnya ada 6 iaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Okay, jadi di tangan Ustazah ada 6 huruf. Sila sebutkan huruf tersebut. Okey, murid-murid akan sebut. Hamzah. Okey, lagi? Ghain dan kha. Okey, bagus. Okey, agak-agak kamu, kita ada 6 huruf di tangan Ustazah ni. Kamu rasa tajuk apa yang kita nak belajar pada hari ini? Hukum 5. Huruf hijaiyah. Tajwid. Huruf hijaiyah Ustazah. Okey, pandai. Okey, jadi hari ini kita, ya? Ya, Ustazah nak ajar tajwid. Okey, tajwid kita ada banyak tajuk. Okey, jadi apa tajuknya salah satu tu? Yang ada 6 huruf ni, apa dia? Hukum tajwid. Hukum 5 Ustazah. Ya? Hukum 5. Hukum 5? Okey, apa dia? Salah satu daripada hukum 5 tu. Izhar, ifa, idgham ma'munah, iklab. Okey, jadi hari ni Ustazah nak sentuh satu tajuk iaitu Izzah Halki. Okey, jadi
Jadi saya sebenarnya kalau ikutkan kelas saya tu ada slide lah kan, slide di belakang. Okay, saya akan terangkan objektif pembelajaran saya ialah saya akan terangkan pelajar dapat menyatakan apa itu maksud izah haki. Okay, macam mana saya nak tahu pelajar dapat menyatakan? Di dalam kelas sebenarnya saya tak memberikan sepenuhnya kepada pelajar, masa saya tak bercakap. Saya ada sesi soal jawab. Okay, saya akan tanya kepada murid, apa yang kamu tahu tentang izah haki itu? Okay, apa ilmu, apa pengetahuan sedia ada kamu tentang izah haki? Murid-murid dah sebutlah kan? Mungkin ada kata ada huruf, ada baca apa dengung dan sebagainya. Semua. Okey. Saya Lain okey okey ke? je. Okey, jadi saya akan tanyalah mereka murid-murid apa yang mereka tahu, apa yang murid tahu tentang izah haki. Okay, di situ ada sesi soal jawab. Okay, di situ ialah saya panggil, kita boleh katakan tentang dari segi penyampaian isi lah. Kemudian ada untuk latihan dari segi penilaian dalam kelas, saya akan pecahkan murid kepada 6 kumpulan dan di setiap kumpulan saya akan edarkan 2 kepingan, 2 potongan ayat yang mana saya akan memberikan latihan kepada murid, sila keluarkan hukum yang terdapat dalam potongan ayat yang diberikan. Okay, saya akan bagi masa dalam 5 minit untuk mereka bincang apa hukum yang mereka boleh jumpa dalam potongan ayat yang saya bagi tu. Kemudian dah habis masa mereka berbincang dalam kumpulan, saya akan panggil wakil untuk setiap ahli kumpulan. Mereka akan bentangkan hasil yang mereka dah dapat. Okay, saya akan tanyalah apa hukum yang terdapat di dalam potongan ayat. Potongan ayat tu saya akan bagi secara rawak. Ada potongan ayat yang tidak mempunyai hukum izah haki lah, fokus kepada izah haki pada hari ini. Dan ada potongan ayat yang mempunyai hukum izah haki. Okay, kemudian bila mana mereka bertemu, bila mana mereka di hadapan, saya akan tanya kenapa contohlah murid itu bernama Anas. Okay, kenapa Anas katakan ayat siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Kan nun mati bertemu dengan ain. Murid itu kata, Anas kata itu ialah izah haki. Kenapa? Okay, Anas akan terangkanlah di hadapan murid, di hadapan kawan-kawan mereka, di hadapan kawan-kawannya. Okay, kenapa dia kata sebabnya nun mati bertemu dengan ain kan? Tadi Ustazah ada terangkan huruf-huruf izah haki yang mana nun mati bertemu dengan huruf izah haki iaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Jadi di situ saya akan tanya lagi. Cikgu akan tanya, Ustazah akan tanya kenapa macam mana cara bacaan. Saya akan cikgu akan minta Anas ataupun kawan-kawan mereka yang lain, wakil kumpulan lain untuk membacakan potongan ayat tersebut. Okay, itu adalah dari segi penilaian. Kalau dari segi penutup, saya akan tanyalah, okay, apa yang kamu faham? Apa yang kamu faham, apa yang kita belajar pada hari ini? Apa yang kamu dapat? Okay, mungkin ada murid yang kata huruf izah haki ada hamzah, ha, ain. Ada 6 tu lah. Kan? Kemudian bacakan contoh dan sebagainya. Kemudian untuk bahagian refleksi, saya katakan murid itu ada 20 orang. Saya akan kata 15 orang telah mencapai objektif pembelajaran. Okay, lagi 5 orang tidak mencapai, iaitu mungkin mereka masih lagi tak dapat nak mengeluarkan. Mengenal pastilah dalam potongan ayat tersebut ada hukum izah haki ataupun tidak. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Nur Wafika. Ustaz Saidi macam mana? Nak komen ke? Cuma macam apa set induksi tu dia tak boleh panjang sangat. Set induksi tu berapa minit biasa Cik Muhammad Saidi? Biasa kalau saya Ustaz 2 minit je. 2 minit. 2 minit hingga 5 minit. 3 ke 5. Okey lah. Okey. Ni, turunnya. Lewat dah ni. Okey, ada satu lagi kan? Rasa Ustazah Zarina Sabram belum ya? Ya, saya. Okey, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Lihat. Sihat alhamdulillah. Lihat di tangan lihat di tangan Ustazah ada 3 benda yang Ustazah bawa. Tak nampak. Tak nampak.
Tak nampak Ustazah. Sekejap, saya tukar background. Okey. Ya, dia orang tu dia memang tak nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya, Ustazah bawa ini, dan ini. Okey. Hari ini apa yang akan kamu belajar? Alhamdulillah, betul. Maknanya kamu dapat mengaitkan pelajaran ini dengan sambungan daripada minggu yang lalu. Okey, untuk hari ini kita akan belajar alat-alat istinja. Ya, alat-alat istinja. Kalau minggu lepas kita dah belajar pengertian istinja, hukum istinja, dalil istinja, maka hari ini kamu akan belajar tentang alat-alat istinja. Okey, seperti biasa, kamu dah biasa kalau dekat rumah, dekat sekolah, kamu akan gunakan air. Sekarang situasinya kita dalam keadaan kemarau, tidak ada air. Bagaimana kamu nak melakukan istinja? Okay, sekarang kita di sekolah, dekat sekolah kita tak ada air. Dengan murid kita yang ramai, awak dah masuk tandas tapi tiada air. Okey, ni tadi Ustazah ada bawa kain, kertas dan tisu. Okey, pandai. Maka ini adalah alat-alat yang boleh kamu gunakan untuk melakukan istinja. Jadinya pada akhir pelajaran nanti kamu boleh menyebut alat-alat istinja dan melukis gambar-gambar alat istinja. Sekurang-kurangnya 3 daripada 6 alat istinja. Okey, seterusnya dari segi aktiviti, saya akan bawa saya akan bawa kamu semua keluar dan kita cari sama-sama alat istinja yang biasa kamu gunakan air. Okey, kita cari sama-sama selain daripada yang ada di tangan cikgu. Oh, pandai. Kat tangan cikgu ni ada apa? Tisu, kain dan kertas. Ini kat rumah dah ada. Sekarang kita cari yang tidak ada. Okey, mari kita keluar. Mari kita keluar kelas dan kita mencari alat yang ada di sekeliling kelas kita. Okey, beratur dalam barisan. Okey, mari ikut Ustazah. Okey, kita berhenti di sini dan kita cari apa yang kamu nampak. Batu. Bunga. Boleh. Okey, Daun pandai. Daun. Okey, Syarifah kata tadi bunga. Okey. Di tangan Wafikah ada batu. Alhamdulillah, Wafikah dapat batu. Okey. Di tangan Azwan. Azwan jumpa apa? Azwan jumpa daun kering. Alhamdulillah. Okey. Mari kita kumpulkan dan kita belajar sambung di dalam kelas. Kita dalam kelas belajar bersama-sama untuk mengenali alat-alat istinja. Okey, pada bahagian penutup kita akan buat aktiviti di mana kamu melukis gambar yang kamu dapat tadi. Okey, seperti contoh pertama, cikgu dah bawa kain, tisu dan kertas. Okey, kita boleh lukis dan kita sambung tadi dengan alatan yang kita jumpa di luar tadi. Daun kering, batu. Okey, kita lukis sama-sama. Dan akhirnya sebagai tugasan di sini saya ada sertakan jigsaw puzzle. Setiap orang dapat jigsaw puzzle dan kita akan buat aktiviti kumpulan. Okey, dalam kumpulan masing-masing. Okey, dalam satu kumpulan kita akan buat aktiviti untuk mencantumkan bahan-bahan yang kita dapat tadi. Okey, tahniah. Okey, kumpulan Azwan dengan kumpulan Hafiz. Dapat menang dulu, dapat siapkan dulu. Tahniah Azwan, tahniah Hafiz. Terima Teruskan kasih, usaha. Ustazah. Okey, dan okey, kumpulan kedua dimenangi oleh kumpulan Wafikah dan Syarifah. Alhamdulillah, tahniah. Terima Dan kasih. kumpulan ketiga dimenangi oleh Safiah dan Hafiz.
Oh yang ni Hafizah. Safiah dan Hafizah. Okey. Okay. Untuk itu saja, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okey, terima kasih. Ustaz, mohon ulasan. Saya rasa adalah menarik lah. Macam kita membawa pelajar keluar kelas itu benda yang menarik. Pelajar yang kadang-kadang boring duduk dalam kelas tak? Bawa pergi tu cari apa ni batang kayu apa contohnya untuk istinja apa tadi tu pokok bunga kertas. Boleh istinja. Kemudian macam nak tunjuk istinja tu macam mana tu Ustaz? Guna patung ke apa? Guna model yang betul-betul. Tak, untuk pelajaran kali ni kita cuma kenal alat sahaja dulu sebab minggu lepas dah belajar pengertian. Kali ni kita kenalkan dulu dengan alat istinja. Saja. Cara-cara lepas sebab ini pelajaran darjah 1. Darjah 1 dia tak boleh terus banyak-banyak. Kan? Dia sikit-sikit tapi diingat. Sebab dia akan sambungan ke minggu depan untuk seterusnya. Terima kasih. Nombor satu lah apa yang tadi bagus. Contohnya kita puji pelajar tu dia nak pujian banyak. Dan daripada ganjaran kita bagi apa pujian bagus awak ni. Pelajar ni tak boleh kata awak ni jawapan awak salah. Dia tak suka macam tu kan. Dia kata puji banyak pujian sikit lah. Okey bagus tu. Boleh lah ni. Bagus dah ni. Dah 11.30 dah ni. Memang bagus dah. Okey. So dari apa Ustaz daripada pihak saya tak ada kot. Saya pun sama-sama belajar dengan calon-calon ni sebab ni bukan bidang saya. So Ustaz terus kepada penutup je lah untuk malam ni punya perbincangan ilmiah ni, dipersilakan. Okey, bagi saya tak ada apalah, cuma persediaan kita tu yang cuma kita di sudut persediaan tu kita kena buat yang terbaik lah dah. Cuma apa yang saya ingat dalam pengajaran kita sebagai guru ni, apa yang paling penting lah bagi saya rasa kita punya niat lah. Niat kita kepada apa kita mengajar ni adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang tegur kita pun kita tak marah kan. Kalau orang kritik kita pun kita tak marah sebab kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita buat kerja ni contohnya macam tadi kan dapat anugerah, tak dapat anugerah pun tak apa. Masa saya dulu contohnya meletang apa dapat apa menegak dulu ada kan. Tapi kita ngajar contohnya orang lain dapat, tak apa, itu rezeki dia. Tapi yang penting ialah kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sesuatu tu sebab apabila sesuatu benda yang kita keluar dari hati, dia akan pergi ke hati. Tapi kalau keluar saja dari mulut, dia akan pergi telinga, dia keluar balik. Itu kemungkinan kerana pelajar tu walaupun kita mengajar tapi dia tidak berlaku. Sebab kita nak tadi PDP yang berkesan. Yang berkesan tu maknanya yang boleh merubah tingkah laku pelajar. Dari jahil kepada memahami, daripada tidak mengamalkan kepada mengamalkan, menghayati itu. Tapi saya ingat faktor yang paling penting niat kita tu. Kita mengajar tu kenapa? Kita mengajar ni nak jadi cikgu ni bukan sebab tak ambil kerja lain dah. Sebab saya minat, sebab saya nak tolong anak bangsa saya kerana Allah Ta'ala. Itulah saya punya kesimpulan ni. Sila ni. Okey, terbaiklah Ustaz. So Ustaz pun mungkin malam ni dia ada hal lain. Kita memang akan berhenti tepat 11.30. So daripada pihak saya dan SU pun dah tak ada apa-apa. Cuma ucapan terima kasih setinggi penghargaan kepada jasa baik Ustaz saya ni daripada Kolej Advokasi Perak Koping. Saya daripada Banting Selangor dan calon tu mungkin meratalah satu Malaysia. So insyaAllah ada masa kita boleh jumpa lagi di mana-mana. Dan saya terus tamatkanlah majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Doakan. Terima kasih banyak. Insyaallah kami doa semua dapat. InsyaAllah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Amin.